Allahumma barik wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang pada kamu telah memandang kepada seseorang yang telah dilebihkan daripada segi harta atau rupa paras, maka hendaklah dia memandang pula kepada orang yang kurang daripadanya. Mishkat, muttafaq alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang pada kamu telah memandang kepada seorang yang telah dilebihkan daripadanya daripada segi harta atau rupa paras, maka hendaklah dia memandang pula kepada orang yang kurang daripadanya. Mishkat, muttafaq alaih. Keterangan, apabila seorang nampak mana-mana jutawan lalu timbul perasaan tamak dan sedih bahawa dia hari ini seorang kaya sedangkan saya tidak semikian, maka hendaklah dia juga merenung pada keadaan orang yang terpaksa menahan kelaparan kerana kemiskinannya, agar bersama kesedihan yang sebelumnya dapat juga dia bersyukur kepada Allah SWT bahawa Allah SWT tidak menjadikannya sebagaimana orang miskin itu. Dan sebuah hadis lagi dinyatakan bahawa janganlah kamu memandang ke arah orang-orang yang lebih kaya pada kamu, sebaliknya fikirkanlah keadaan orang-orang yang lebih rendah darjatnya daripada kamu. Dengan cara demikian, kamu tidak akan memandang remeh terhadap nikmat yang telah dikurniakan Allah kepada kamu. Sayyidina Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu memberitahu bahawa kekasih saya Nabi SAW telah menasihatkan saya 7 perkara. Pertama, cintailah orang-orang miskin dan duduklah bersama mereka. Kedua, jangan pandang orang yang lebih tinggi pada kamu yang lebih banyak harta, malah pandanglah orang-orang yang lebih rendah pada kamu. Ketiga, hubungkanlah silaturahim dengan orang yang memalingkan diri pada kamu. Hendaklah saya menghubungkan silaturahim dengan seorang itu walaupun dia jauh pada saya. Dia tidak ada di hadapan saya ataupun dia tidak mempedulikan saya, bahkan dia memalingkan diri pada saya. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, walaupun dia berlaku zalim terhadap saya. Keempat, jangan meminta pada sesiapa pun. Kelima, hendaklah kamu mengatakan yang benar walaupun ia pahit. Keenam, dalam mencari keredaan Allah SWT, janganlah pedulikan cacian pada pencaci. Yang ini, hendaklah saya melakukan apa-apa perkara yang diredai Allah SWT dan janganlah dipedulikan cacian dan celaan pada orang-orang yang bodoh. Ketujuh, hendaklah kamu membaca dengan banyak la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ini adalah kerana kalimah-kalimah itu dah diturunkan daripada khazanah Allah SWT yang khusus yang berada di bawah arash. Galakkan untuk baca la hawla wala quwwata illa billah dinyatakan dalam banyak hadis yang lain. Dan sebuah hadis Nabi SAW bersabda, sesiapa yang punya 2 sifat ini, maka Allah SWT akan menghimpunkannya dalam kalangan sabirin dan syakirin. Ini orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Pertama, seseorang yang memerhatikan ihwal orang yang lebih tinggi daripadanya dalam urusan agama dan berusaha untuk mengikutinya. Kedua, orang-orang yang memerhatikan orang yang lebih rendah daripadanya daripada urusan dunia, lalu dia bersyukur kepada Allah SWT kerana semata-mata kemurahan dan kurniaannya telah meletakkannya dalam keadaan yang baik, yang lebih baik. Nabi SAW bersabda, jika kamu melihat sesiapa yang telah dikurniakan oleh Allah SWT dengan 2 perkara, maka tinggallah bersamanya. Sesungguhnya dia telah diberikan hikmah. Pertama, zuhud terhadap dunia, dan yang kedua, kurang berkata-kata. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.